Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beginilah saudara-saudari semua, kita kena mengingat sesama kita. Jadi kita pakai nasihat sesama kita supaya kita tak terlupa Allah, supaya kita sentiasa terima kasih kepada Allah, sentiasa syukur walaupun sikit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah bagi kepada kita. Saudara yang dikasihi sekalian, maka hari ini ialah hari yang ketujuh daripada pengajian kita, muzakarah kita pada waktu pagi. Maka hari ini insya-Allah kita akan muzakarah bersama, akan bincang bersama hadis yang ketujuh yang terakhir di dalam bab al-ikhlas daripada kitab Riyadhus Shalihin bagi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka hari ini hadisnya panjang sikit, tetapi hadis ni sangat comel. Hadis ni dia panggil isi di dalam hadis ni dia panggil banyak daripada faedah-faedah, insya-Allah kita dapat daripadanya pada hari ini. Maka kata panggil kita, dia kata an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقال إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال الآخر اللهم كان لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين
فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستأذئ بي فقلت لا أستأذئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. Itu hadis. Maka kita baca daripada awal sampai kepada akhir, ambil barakah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita akan berjalan dalam pengajian kita kitab Riyadhus Salihin ini dengan kita baca hadis, kemudian kita mari kecek tetarawih hadis seorang sahabat, kemudian kita mari bagi makna terjemah dan ambil kesimpulan lepas isi kandungan hadis, dan lepas pada tu kita mari ambil pelajaran yang kita dapat daripada hadis, insya-Allah. Saudara semua, maka rawi hadis pada hari ini dan pada hadis yang panjang pada kali ini ialah Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, iaitu seorang sahabat yang mulia, yang hebat dalam hebat di kalangan para sahabat, masuk dalam orang yang hebat, orang yang berjasa baik sangat-sangat banyak kepada masyarakat semasa dia ada dan kepada umat Islam selepas daripada dia mati. Sehingga sampai kepada hari ini kita masih duduk dengan nama dia daripada tempat ke tempat. Tidak ada orang yang menuntut ilmu melainkan dengan nama Abdullah ibn Umar. Masya Allah. Ini tanah akan Tuhan angkat dia. Tuhan angkat. Nah, walaupun hak sebenarnya di akhirat kelak peringkat yang tinggi. Tetapi di hari ini pun nampak dah kata peringkat dia tinggi sebab orang sentiasa duk sebut dia, dia ingat ke dia, tak lupa-lupa. Baik. Maka Abdullah bin Umar ni, saudara semua, dia ni beranak sebelum Nabi nak hijrah. Tetapi masa dia beranak tu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkit jadi rasul dah. Jadi masa Nabi dia beranak tu, Nabi kita umur duduk di sekitar 43-44 begitulah. Nah, ketika Abdullah ibn Umar ni beranak. Dan dia daripada budak yang masuk Islam semenjak duduk di Mekah lagi. Dia masuk Islam, nah, belum dia masuk akhir balik lagi. Daripada budak yang masuk Islam, Abdullah ibn Umar, walaupun dia bukan orang awal-awal, orang lama satu dak. Bahkan bermula budak yang awal-awal budak yang masuk Islam ialah Ali bin Abi Talib. Tapi walau bagaimanapun, Abdullah daripada golongan budak yang masuk Islam, yang masuk Islam di Mekah semasa Nabi belum hijrah. Kemudian dia hijrah pergi kepada Madinah Al-Munawwarah. Dan setengah riwayat kata dia hijrah pergi dengan ayah dia Umar radhiyallahu taala anhuma.
Maka Abdullah ibn Umar daripada seorang yang melazimi Nabi. Dia suka ikut Nabi, suka duduk dengan Nabi. Nah, dan dia ni daripada golongan orang yang suka ikut, suka tiru Nabi setiap kelakuan. Allah. Jadi dengan sebab terlalu banyak cinta dia ke Nabi ni, maka dia buat belakang Nabi buat. Walau benda harus sekalipun, Nabi buat, dia buat. Siapakah benda ni tak sakut paut dengan dosa pahala, tetapi Nabi pernah duduk sini, maka dia duduk situ. Nak rakyat kata, orang panggil ikut sungguh, turut sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah di jalan yang Nabi pernah lalu tu, Nabi buti, maka Nabi masuk pergi qada hajat di belakang batu. Nah, maka Abdullah apabila dia jalan tu, jalan Nabi jalan tu, lepas tu Nabi buti, maka mari qada hajat di belakang batu tu. Nabi tak apa, Nabi nak qada hajat. Tapi Abdullah ni yang dia tahu kata Nabi buat lagu tu, maka apabila dia lalu jalan tu, maka dia mari duduk di belakang, duduk di belakang batu yang Nabi duduk qada hajat. Padahal dia tak qada hajat hari. Maka orang tanya dia, wahai Abdullah, kenapa membuat lagu ni? Dia kata sebab Nabi buat. Masya Allah. Jadi orang panggil apa? Tukseu dalam jiwa dia, dalam tubuh dia ni, rakyat kata Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Gok geri dia semua Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, Rasulullah. Jadi apa? Jadi dia usaha buat belakang Nabi buat. Sama ada ibadat tak nak dah. Ha semaya, ha puasa, ha duduk, ha makan, ha berjalan, ha pakai, tak nak ayat dah tu. Hak luar lah pada tu lagi. Benar hak harah pun. Jikalau dia kelih Nabi buat, lagu mana rupa Nabi buat, dia pisah tiru situ. Siapakah orang yang buat semacam ni daripada sahabat semua, tak ada malaikat Abdullah yang dikenali kata orang yang bersangat ikut Nabi setiap kelakuan. Ni, Masya Allah. Ini Abdullah ibn Umar, saudara semua. Siapakah saudara mana? Siapakah dia ni? Satu kali dia lihat Nabi semaya di bawah pokok kayu. Nah, semaya sunat berkali semaya, orang panggil apa? Bukan sebab Nabi semaya waktu Nabi semaya di, orang panggil apa ni, di masjid semua. Ataupun ihtimal, orang panggil semaya lep sapi ke tak kira, tapi berlaku Nabi semaya satu kali di bawah kayu. Maka Abdullah bin Umar ni waknya dia sangat terikut Nabi ni, maka dia apabila dia pergi di kayu tu, maka dia semaya. Dia semaya di kayu tu. Sebab apa? Sebab Nabi semaya. Sehingga Allahu Akbar. Sehingga saudara semua, dia sentiasa berjiru. Hakuk yang jauh tu mari berjiru kayu ni supaya tak mampu. Supaya dia boleh semaya lagi. Allahu Akbar. Supaya dia boleh semaya lagi. Sebab apa? Nabi semaya sini, maka dia nak semaya situ. Tu. Saratu nan ayat dia ikut Nabi tu. Nah, maka itu tak lain tak tidak, itu sebaik-baik dalil dan tanah kata dia ni sangat cinta ke Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini Abdullah bin Umar. Lagi Abdullah ibn Umar ni saudara semua, Allah, dia ni kata orang yang duduk gaul dengan dia dari kalangan sahabat sendiri dan orang yang datang selepas daripada sahabat, daripada ulama tabi'in. Nah, maka orang duk perhati kelakuan dia, perbuatan dia, cara hidup dia. Nah, maka dapat kata dia ni, orang panggil apa? Seorang manusia yang payah nak seperti dia, nak jumpa seperti dia. Jadi dia ni putus sungguh, tidak ada hubungan langsung dengan kesedapan dunia. Hati bergantung. Ya, kadang-kadang dia makan sedap. Dah dia pakai comel, molek, harga mahal.
Itu tidak ada masalah. Tapi hati dia tu tak bergantung langsung, tak cinta langsung, tak tamak langsung ke dunia. Sehingga kata seorang, dia kata, ulama ni yang kata ni, iaitu kata Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang mulia yang kita biasa rakyat terjemah dia, kita berkecek dia panggil dalam hadis yang ketiga je keempat gitu, kita kata silap, kita berkecek Jabir bin Abdullah. Maka Jabir kata tidak ada seorang pun yang dapat kesedapan dunia. Nascayalah ada sikit sebanyak kita ni tersengit gigi kepada dia. Ada sikit-sikit hawa perasaan nak ke dia. Ini dia panggil benda biasa. Tidak ada orang yang dapat nikmat dunia, dapat nikmat. Wak dengan dia dapat lagu tu nya adalah bahasa nak sengit sikit, nak telekat sikit dengan dunia. Lagu tu pada galik orang. Kak Jabir kata, malaikat Abdullah bin Umar. Hak ni ku kelih dengan mata kepalaku dan ku perasa aku duk kelih duk pati dia. Dia tak ada sungguh. Tak ada langsung rasa terlekat dengan dunia. Rasa tamak dan cinta ke dunia. Walaupun dunia dia mari cari dia di kaki, dia tidak ada tak pada pun. Tu. Ini orang panggil tanah bukti orang yang berjuruh. Orang yang berjuruh ni, pada galik ni, dia kerak putus dengan dunia. Walaupun bukan putus peratus-peratus, dia kena makan, dia kena pakai, kena naik kenderaan, tidak ada masalah. Tapi hati dia tak bergantung dengan dunia dah. Dia bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi pula saudara semua, wak dengan berjuruh Abdullah ni, wak dengan banyak ibadat dia, wak dengan takut dia kepada Allah, takut kepada api neraka, dan tamak dia kepada syurga, tamak dia kepada redaan Allah dan Nabi, maka bersungguh ibadat dia ni, siapakah ulama yang datang selepas daripada dia tu yang besar? Apa ulama kata? Seorang ulama nama Sa'id bin Musayyib. Sa'id katakan, dia kata, lau syahadtu li ahadin annahu min ahlil jannah la syahadtu li ibni Umar. Jikalau aku nak saksi, kata, jikalau aku nak jadi saksi di atas seorang manusia kata dia ahli syurga, nescaya aku mensaksikan kata Abdullah ibn Umar ahli syurga. Saudara semua, nak ayat kata dia panggil apa, dia tu terlalu tingginya, terlalu berjuruhnya, terlalu baiknya. Siapakah seorang ulama? Jikalau misal kata ada orang suruh aku royak, hak mana kamu berani kata ahli syurga, nescaya aku tak ragu-ragu lagi dah, nescaya aku tunjuk kepada Abdullah ibn Umar, dialah ahli syurga. Sebab apa? Sebab dia baik sungguh. Saudara semua, maka beruntunglah jika orang baik-baik mensaksikan kata orang tu berjuruh. Jika orang baik saksi ini dia panggil syahadah, saksi tu hadah, hak tu hatam mari. Tu Allahu akbar. Dan juru tak berjuru dia siapa tahap ni saudara semua. Siapa tahap ada seorang ulama katakan, dia kata, aku kelih kepada Abdullah ibn Umar, maka aku berasa yakin dalam jiwa aku, kata sebab dia ada ning lah, dunia ni selamat. Selamat daripada bala, selamat daripada fitnah, selamat daripada benda tak baik. Kalau ada pun nak besar tak boleh, kalau ada pun nak sebar tak boleh, kalau ada pun nak merosak orang pun tak boleh. Sebab apa? Sebab Abdullah ibn Umar ada. Allahu akbar. Ni nak kata maqam dia, peringkat dia tingginya. Sampai secara tu para ulama letak dia, saudara semua. Maka benda ni sungguh, benda ni sungguh kita kena aku. Nak kata mana? Nak kata orang baik apabila ada dia ni jadi pucuk besar yang wak Tuhan tolak bala. Sebab tu orang baik yang ada dekat pun tempat kita,
ada di negeri kita, kita kena jaga baik-baik. Nah, mak orang dulu hari tu yang menghargai, ia kenal peringkat ulama, ia kenal martabat ulama, maka mereka itu hormat, nah, dan muliakan kepada para ulama. Nah, kenal kata siapa mereka ini. Tetapi di hari ini, nah, kita letak ulama, kita tak menghargai, kita tak hormat mana, kita menuduh dengan perkataan kita menganying dengan mata kita menghina dengan perasaan kita. Ini enggak panggil tanah yang kata hilang keberkatan. Nah, ulama ni ada dia tu satu benda dah yang sekat dia panggil bala. Nah, sebab tu kena jaga. Nah, maka Abdullah daripada golongan itu, dengan sebab ada dia ni, nah, maka Tuhan kerincai ke dia, Tuhan muliakan dia, maka sebab dia ada, Tuhan jaga tak dah tak bala dah. Padahal orang lain berhak dapat bala banyak dah, sebab jauh daripada ajaran Islam, sebab buat benda-benda hak keji, benda-benda hak tak comel. Tapi nak turun pun Abdullah ada. Ni, maka kita berhajat kepada orang lagu ni dalam masyarakat kita, saudara semua. Nah, sebab tu kita kena hormat sangat kepada para ulama, kena hormat sangat kepada para bapa-bapa. Sebab mereka lah, nah, dia panggil apa, bala tak mari. Kalau mari pun dia panggil apa, tak berat. Nah, tu. Jika tak ada mereka teruk lagi ni, yakinlah saudara semua. Jika tidak ada orang soleh, tidak ada hamba Tuhan yang baik, tak kira lah di tempat kita sini ke di mana-mana, tak kira. Nah, tak kira di mana-mana. Nah, dia panggil berlaku teruk lagi, berat lagi. Baik. Dan Abdullah ibn Umar ni, saudara semua, ialah seorang daripada orang yang banyak sedekah. Dalam hidup dia ni banyak sedekah. Nah, sekiranya duit 30,000 dinar atau 30,000 dirham ni, kita boleh duit kita siapa 4-5 juta kita kata, maka duit banyak cara tu dia belanja sekelip mata ya. Nah, buat apa tu? Beri kepada orang berhajat, beri kepada orang fakir miskin, beri kepada orang susah. Nah, siapakah dia beri ni? Siapakah dia lek petai apa makan ni, tidak ada makan ni, atau kalau ada makan ni pun makan ni yang orang panggil apa, makan ni yang teruk benar, makan ni yang ada, tetapi yang makan ni tu ialah, dan duit yang ada yang lebih tu dia beri kepada orang. Dia suka sedekah. Nah, ini Abdullah bin Umar. Ini orang butung ni. Ini orang butung. Sifat orang butung, sifat orang bertuah, sifat ahli syurga ialah orang yang suka tolong orang lain. Nah, dan nak rakyat kata dia ni, iman dia sangat kuat sampai setahun ni saudara semua. Lagu mana? Jadi Abdullah bin Umar daripada seorang lelaki yang berakhir ikan. Nah, maka di tanah Arab ni ikan bukan daripada benda yang mudah dapat lah. Nah, walaupun di Mekah tu ya laut ada, laut merah apa gitu gini, tapi dia panggil bukan makan ni asal ada. Nah, tu. Maka Abdullah ni berakhir ikan. Satu hari itu dia dapat ikan besar yang dia nak makan lama, sedap lah dia panggil apa di sisi dia tu. Nah, maka isteri dia panggil ikan ni untuk dia. Nah, lama tak berjumpa ikan ni dan lama dia cerita dia nak makan. Tiba-tiba dapat, maka suka dia. Maka selepas daripada panggil sudah, nah, nak mula makan, tiba-tiba orang kata begitu. Dah, maka dia suruh isteri dia buka, tiba-tiba orang pakai miskin minta bantuan, minta makan ni. Nah, ada. Maka saudara semua, gapo Abdullah ibn Umar buat? Kalau kita buat gapo? Kita suruh duit 5 kek ke, suruh duit 10 kek ke, suruh 5 sutir ke, suruh roti sutir ke, suruh sekuk ke lah. Nah, rasanya kita tak wicerak barang hak berakhir hak kita nak makan. Lepas tu tak berjumpa lama, baru jumpa hari ni. Tak wicerak kalau kita. Tapi Abdullah tak. Nah, maka dia ambil semua seekor ikan hak besar saat ni diberi kepada orang pakai saat ni. Padahal dia nak mana-mana ikan tu. Lama nak cari baru jumpa.
Nah, bukan sebulan jumpa, bukan setahun jumpa, dah lama nak makan ikan ni. Lepas tu jumpa dan dapat, dan dia nafsu nak sungguh-sungguh. Tiba-tiba nak makan, orang memang minta. Maka dia beri ikan tu. Tapi jiwa yang nak makan lah, nak makan benar-benar, dia berakhir. Nah, sebab kita berakhir tu benar. Kita nak lagu mana perasaan? Tu. Maka lepas daripada beri ikan, nah, maka orang pakai tu paling belakang. Maka dia turut hunggar, turut punggung. Dia kata, saudara, sekarang ni ikan jadi hak engkau. Maka saya nak beli. Saya nak beli kelak ikan tu. Adakah jual kat saya? Allahu Akbar. Nah, gapo duk main, duk sedang gapo ni? Tak sedang hali, saudara semua tak sedang. Ya buat dengan ikhlas kerana Allah. Nah, sebab apa jauh ikan? Sebab apa tak wui roti? Sebab apa tak wui daging? Sebab apa tak wui makan yang lain? Sebab ia beramal dengan satu ayat. Nah, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan dapat pahala yang secomel-comel, sempurna, kamu tak akan dapat, malaikat kamu kena bui benda hak kau kasih sekali. Malaikat kau bui benda hak kau sayang sekali. Kamu bui benda tu lah, barulah sempurna sedekah kamu, barulah sempurna buat baik kamu. Sebab itulah jauh ikan tu. Sebab benda ni dalam umur yang masa tu, hak dia kasih sekali, hak dia cinta sekali, dia nak sekali, saya sekali ikan. Nah, masa tu. Masa lain boleh ada benda lain, masa lain. Tapi masa tu ikan. Nah, sebab tu jauh ikan tu. Supaya apa? Nak dapat sempurna keredaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara semua. Tapi hawa yang nak, dia minta beli pula. Dia minta beli. Nah, maka orang tu jual ke dia. Dia klik mari nak makan. Saudara semua. Ini orang panggil Abdullah ibn Umar. Nah, seorang yang banyak sedekah, sentiasa bantu, selama duit dia ada tangan dia, dia panggil tak buti-buti belanja pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara semua, ini punca bagi butong dia. Nah, sebab tu kita marilah tiru dia. Walaupun kita tak boleh sedekah, dia panggil dengan sebanyak-banyak harta kita. Nah, tapi kita wis sekadar kita mampu. Tiru orang baik, maka kita akan butong sebagaimana dia butong. InsyaAllah saudara semua, kita bakal buat azam di hati nak buat. Nah, dan Abdullah bin Umar lagi, saudara semua, dia ni daripada golongan orang yang suka tebuh hamba. Daripada golongan orang yang suka tebuh hamba. Apabila dia duit ada, dia ada kemampuan, dan dia dapat kelih, ada orang yang jual hamba, maka dia beli yang merdeka. Dia beli yang merdeka. Dia beli yang merdeka. Jadi tujuan dia beli hamba yang harga mahal, nah puluh ribu harga dianya, nah bukan untuk nak mari jadi hamba dia dak, untuk nak mari khidmat dia dak. Bahkan dia beli untuk nak merdekakan, saudara semua. Sebab apa dia buat lagu tu? Sebab apa? Sebab di sana ada hadis. Nah, di sana ada hadis yang Nabi kata, siapa-siapa merdekakan tangan hamba, maka Tuhan merdeka tangan dia daripada api neraka. Siapa-siapa yang merdeka kaki seorang hamba, merdeka kaki saja ya, maka Tuhan merdeka kaki dia daripada api neraka. Dan siapa yang merdeka seorang hamba, maka Tuhan merdekakan dia daripada api neraka. Kalau gitu tujuan yang dia beli hamba, yang dan lepas tu dia merdekakan, yang membebaskan, tujuannya dia nak merdeka diri dia daripada api neraka. Itu tujuan dia. Kalau gitu, benda hodok ditah dalam otak dia, hodok gambar di depan dia ni, nah, apa saja yang dia boleh buat dia merdeka daripada api neraka, yang buat dia masuk syurga, dia buat. Nah, jadi benda tu lah hak besar sekali, hodok di depan dia. Dia tak gambar benda lain. Jadi hari-hari ni nak buat apa yang buat selamat daripada api neraka. Dia nak buat apa yang buat dapat Tuhan redha ke dia, yang buat dia selamat. Itu ya yang duk gambar dalam otak dia hari-hari. Dia tak nak fikir hal lain. Allah, bagusnya orang. Baik sungguh. Itulah yang berlaku dengan Abdullah bin Umar. Jadi hari-hari ni nak merdeka. Sebab apa? Sebab dia nak selamat daripada api neraka. Ini orang panggil apa? Jiwa orang butung lagu ni. Nah,
jiwa orang butung lagu ning. Sebab hak sebenar pun saudara semua, benda ni kita hak kena fikir berat ni. Kita kena ambil dia panggil padu sungguh-sungguh, kena amati ni. Sebab apa? Sebab benda ni belum tentu kita nak selamat atau tidak. Bahkan kita kena usaha selamat. Lagu-lagu mana pun nak selamat daripada api neraka. Adapun masalah makan minum, hatu Tuhan jamin siap dah. Nah, jikalau Tuhan takdir kepada kita, lagu-lagu mana pun mesti kena masuk dalam mulut kita, masuk dalam perut kita. Lari tak lepas. Walaupun kita kena kerja sebab Tuhan perintah. Tidak ada masalah dah. Nah, Abdullah bin Umar dia meniaga, bukan dia saja. Abdullah bin Umar dia kerja. Nah, so hidup sebagai ramai-ramai. Tapi yang berbeza daripada orang lainnya, nak kata di hadapan dia ni, di dalam otak akal fikir dia ni, tidak ada benda lain melainkan benda yang buat dia selamat daripada api neraka. Satu. Nah, jadi akhirat syurga neraka dipayah semua. Nah, jadi orang khabar semua, orang tak lalai. Nah, Allahu akbar. Ini Abdullah bin Umar, saudara semua. Maka dia ni daripada sahabat yang banyak riwayat hadis, yang siapa apa-apa perbuatan Nabi, perkataan Nabi kepada umat Islam. Siapakah ulama mari bila jumlah bilangnya hadis yang dia siapa daripada Nabi kepada umat Islam ni, sebanyak 2930 hadis. 2930 hadis. Daripada orang yang banyaklah. Sebab tu dia ulama hadis. Abdullah bin Umar ulama hadis, ulama fiqh, ulama yang hebat di masa dia dan orang yang sangat-sangat baik. Masya-Allah. Itu sikit sebanyak yang kita berkecek dengan Abdullah bin Umar. Mudah-mudahan kita dapat rahmat, kita dapat keberkatan dengan sebut nama dia, sebab dia orang berjuh, dia orang makam tinggi, dan mudah-mudahan kita cinta kepada dia dan Tuhan pun kita dengan dia lah syurga nanti insya-Allah. Itu nisbah orang panggil apa? Rawi. Kita kecek sikit sebanyak. Kemudian saudara semua, jika kita boleh cek, kita pakai cek sekali lagi kepada kawan-kawan kita, kepada dalam klum hak diizin boleh cek dengan bentuk mengajar dan repai muzakarah ilmu agama. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama insya-Allah. Baik. Maka kita mari bicara hadis yang panjang sikit pada hari ini. Dan kalau dah kita kebanggi bicara semua, jika tak ada kita sambung esok insya-Allah. Tapi usaha nak wida insya-Allah kita akan ringkaskan. Baik. Jadi hadis ni kita tak akan terjemah seka-seka lah sebab dia panjang. Maka kita ambil maksud selepas daripada kita baca dah hadis pada awal tadi, dengan saya panjang daripada awal sampai kepada akhir, maka saya nak rayak makna maksud sekali lalu apa orang panggil apa makna hadis ni. Jadi gini saudara semua, pada suatu hari Nabi bersama beberapa orang sahabat, maka Nabi cerita benda yang berlaku dengan umat dulu. Nabi cerita benda yang berlaku sungguh dengan umat dulu. Mungkin boleh jadi umat Nabi Isa ataupun belum pada tu boleh jadi belaka, tapi umat dulu berlaku. Maka ni daripada mukjizat Nabi lah. Jadi Nabi tahu benda ghaib. Nabi tahu benda ghaib. Tapi Nabi tidak tahu dengan diri sendiri, tapi Tuhan yang wakwi Nabi tahu. Benda ghaib ni ialah benda hak lepas mari lama dah yang kita tak duduk situ. Ataupun benda yang akan datang yang kita tak, benda yang duduk tempat lain yang kita tak duduk situ, ataupun benda yang akan berlaku masa depan tu benda ghaib belaka tu. Maka pada asal tak ada siapa tahu, tetapi harus orang boleh tahu jika Tuhan boleh tahu. Maka orang hak Tuhan nak boleh tahu ni emo para nabi, emo para wali, emo orang soleh ataupun manusia. Tuhan nak boleh tahu. Emo dengan melalui mimpi, emo melalui apa? Yang penting orang panggil itu serah kepada Allah. Baik. Maka Nabi dia cerita tentang berlaku dengan umat dulu. Nabi kata apa? Jadi ada 3 orang daripada manusia, semua tu lelaki belaka. Maka dia ni keluar di kerja masing-masing. Seorang
masing-masing itu ada khijah bagi dia. Bukan khijah supaya ada. Masing-masing ada khijah dan semua tu keluar daripada rumah nak pergi khijah. Nah, maka keluar daripada rumah masing-masing tempat lain-lain tapi mari beripung 3 orang tu dalam satu gua. 3 orang tu yang rumah lain-lain, tempat lain-lain, mari beripung di orang panggil satu gua dengan sebab orang panggil apa ni? Bermalas situ. Sampai situ nak buti daripada sapi, nak sambung sapi esok pula, dan ada kena riwayat kata hujan, maka ia lari daripada hujan. Nah, maka berjumpa gua, maka masuk dia gua. Nah, tu dia panggil. Lepas dia masuk dia gua tu, sama ada lari ke hujan ke ataupun dia masuk nak tidur ke, nak buti supaya nak sambung jalan esok pula. Nah, masuk pergi, tiba-tiba fanhadara sakhratun minal jabal. Tiba-tiba ada batu besar di atas bukit tu terucuk daripada tanah megel dia tu terucuk, maka gelek jatuh. Lepas tu mari jatuh bak di mulut gua molek. Ya tu. Nah, jadi lepas daripada fort dia yang mari tempat masing-masing, mari jalan lain-lain, mari bipung situ, maka masuk dalam gua tak berapa lama dengan sebab hujan ke ataupun angin ke atau benda lain, maka dia panggil terlucuk batu yang besar daripada bukit, maka bergelak jatuh. Nah, mari jatuh bob di mulut gua molek. Katuk bob gelak gelemak, tak nampak apa. Nah, tu. Maka batu yang besar tu, nah, buat dia usaha pun tak leh. Nah, maka pakak tolak, pakak apa, dia panggil tak gerak sikit mahbub. Maka batu ni berat pentan-tan. Nah, pak kita 3 orang, sah kata 3 orang. Jika lihat gua tu, orang 100 orang, tolak tak pergi lagi. Tak pergi lagi tolak batu besar lagu tu. Nah, tu. Lepas pada tu, berlaku lagu tu, awak lagu mana buat dia? Kalau duduk lagu tu, jawabnya satu ya, nanti masa mati ya lah. Nak menyawa pun tak sedar, sebab lemah. Makan ni pun orang panggil apa, tak ada. Kalau ada pun sekadar boleh makan hari ni saja, misal kata. Nah, tu. Kalau gitu, duduk lagu tu mati kan mati je lah. Nah, maka selepas daripada buat dia yakin dah, kata dia ni, orang panggil apa, tidak ada sesiapa yang boleh tolong dia, dan kelakuan yang dia berada ni membawa kepada matilah dia ni jika dia tak boleh keluar lagi ke daripada gua ni. Maka bersorak buat dia 3 orang, maka dia kata, nampak pesang tu tidak ada yang boleh menolongkan kita, boleh mengeluarkan kita daripada gua ni, melainkan kita kena berdoa dengan Allah. Berdoa dengan amalan baik kita buat mari. Jadi, kita berdoa dengan amalan baik yang kita buat, maka kita minta dengan Tuhan melalui amalan itu. Waktu Tuhan ni berasa sedia belah kepada kita, nak tolong kita pada hari ni. Maka insya-Allah Tuhan terima dan kita boleh keluar. Itu hak ia kecek sama-sama buat dia. Maka setuju, saudara semua setuju. Bawa setuju, maka orang mula-mula lagi, jadi 3 orang. Mula-mula lagi. Orang ni tunggu dulu. Hak tu sudah, hak ni pergi pula. Maka begitulah dia panggil apa? Dia panggil masuk queue gitu. Yang pertama duduk di depan, dia panggil apa ni? Depan batu besar yang duk katuk mulut gua tu. Maka ia cerita kepada Allah. Kita kepada Allah. Nah, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya bagi aku ni ada ibu dan ayah yang sangat tua. Jadi aku ni ada ayah dan ada ibu yang tua benar-benar. Maka saya ni apabila sampai waktu petang, saya perah susu daripada binatang, kambing ke, lembu ke, buah ke lah kita kata. Nah, perah susu, dan saya ambil susu yang dapat tu, mari bui kepada ibu dan ayah saya. Itu yang saya buat tu. Maka saya tak bui minum kepada orang lain, malaikat selepas daripada ibu saya minum, ayah saya minum. Jadi selepas daripada saya perah susu mari dah, dapat susu dah tu, saya tak akan minum, dan saya tak akan bui kepada isteri saya minum, saya tak akan bui kepada anak-anak saya minum. Nah,
malaikat apabila ibu saya, ayah saya minum dulu. Apabila ayah minum, ibu minum, baru tu lah lebih tu, barulah saya minum ataupun beri kepada anak bini saya minum. Nah, itu hak saya buat, ya Allah. Duk kata dengan Tuhan. Duk kata dengan Tuhan. Duk royak, dia cerita kepada Tuhan kata gapo dia buat hal lepas-lepas hari dah. Ya Allah akbar. Maka dia kata tiba-tiba berlaku suatu hari, ya Allah, saya ni keluar dah pergi cari daun kayu nak beri kepada binatang ayam pera tu. Tapi hari tu keluar jauh pada biasa. Boleh hari daun tak ada ke, ataupun orang panggil apa di jauh ada lebih banyak ke, tak tahulah. Tapi wak dia tu hari tu pergi jauh tak seperti hari biasa. Maka apabila dia keluar pergi jauh, wak dia tu klik lewat. Siapa rumah lewat tak seperti biasa. Boleh dilewat pada biasa setengah jam ke sejam ke boleh lah, tapi lewat pada hari biasa. Maka dia kata hari tu saya lewat dengan sebab cari daun kayu ni untuk nak jadi upaya bagi binatang saya. Maka saya klik mari, maka perah susu, perah sudah ambil ni pegang dengan bekas ni nak naik mari kepada lepang ibu saya, ayah saya. Tiba-tiba kedua-dua tu nyerah, tidur. Nah, tidur kerak-kerak dua orang tu. Ayah saya pun tidur, ibu saya pun tidur. Nah, maka saya pun dia pegang situ, dia pegang susu dalam bekas tu. Nah, nak pergi takut ibu dan ayah bangun. Nak duk lama tak bangun. Tak kena buat apa saya ni. Tu. Maka duk hasib-hasib lagu tu. Nak pergi tak segi, nak duk tak seduk. Duk lagu tu lah. Padahal anak dia tu teriak laparnya nak makan susu tu. Tapi dia tak jangwi juga. Sebab apa? Sebab ibu dia tak minum lagi, ayah dia tak minum lagi. Maka ia duduk lagu tu duduk berdiri bercakap depan ibu saya, dan saya duduk berdiri depan bapa saya. Begitulah ya Allah sampai masuk waktu subuh. Allahu akbar. Cuba telah kita berkayakan saudara semua. Ada kedak anak di hari ni yang buat lagu tu? Ya. Anak hari ni soal kata nak buat lagu tu, ibu panggil pun dia panggil apa? Jekah jawab. Ibu suruh pun supaya tak dengar. Ayah minta tolong pun. Nah, lari perak. Maka dia kata, siapa masuk waktu subuh, tiba-tiba ayah saya leda, ibu saya leda. Maka lepas daripada yang leda, saya beri kedua-dua. Beri ibu saya minum, beri ayah saya minum. Baru lepas itulah baru beri kepada anak dan bini. Maka dia kata, ya Allah, jikalau benda yang ku buat tu Engkau redha, Engkau suka, Engkau setuju, Engkau kasih, dan saya buat tu tak ada nak kepada benda lain, saya buat tu kerana Engkau ya Allah, maka Engkau terima amalan ni. Maka ya Allah, Engkau tolonglah kami pada hari ni. Mintalah kami boleh keluar daripada gua ni ya Allah. Itu yang minta. Dia minta saudara semua. Minta kepada Allah melalui buat baik kepada ibu bapa. Nah, maka lepas dia kata lagu tu batu bergerak. Batu tu gerak. Dia panggil apa? Buka daripada mulut gua. Tetapi sepit nak keluar tak boleh lagi. Nah, nak tubik tak boleh. Tapi buka-buka dah gerak batu tu. Subhanallah. Nah. Lepas dah tu usaha nak tubik tak boleh tubik. Nah, maka dia kata saya dah buat dah. Nah, kamu dua orang lain lagi, dua lagi ni kamu buatlah pula. Maka seorang bangun duduk di depan pintu mulut gua yang batu ada di depan tu. Maka dia kata, ya Allah, saya ni ada sepupu seorang perempuan cantik. Saya ni gila sungguh ke dia. Kena sungguh dia, long sungguh. Nak sungguh ke dia. Jadi bukan kena beradik-beradik dak lah.
Bahkan kena dia panggil dia panggil apa nak setubuh dengan dia. Nak ada dia panggil apa? Nak berlaku setubuh dengan dia. Jadi cinta sepasal tu. Tetapi ya Allah, dia ajak kepada Allah. Dia doa dia tu ya, saudara semua. Dia kata ya Allah, saya ni ada sepupu seorang perempuan, saya sangat gila ke dia. Kena sungguh. Tetapi dia tak say ke saya. Dia tak suka ke saya, dia tak kena saya ya Allah. Nah. Lepas tu dan dia tahulah kata saya ni sangat-sangat gila ke dia. Sangat-sangat kena ke dia. Tetapi dia tak ada perasaan terhadap saya. Tetapi berlaku satu masa ia mari cari saya ya Allah. Berlaku pada satu kali satu tahun yang berlaku kemarau sungguh, tanaman ni mampu, buah tak ada, kurang makan ni. Maka ia berhajat, maka ia mari cari saya, minta tolong daripada saya. Pupu saya, hak saya gila ke dia tu, yang cantik itu. Mari minta tolong dengan saya sebab saya ni orang ada, orang senang, duit ada lah kita kata. Maka tak kalau dia mari jumpa saya dengan grupa lagu tu, saya berasa kata saya ada peluang lah. Ya Allah, saya ada peluang. Itu benda berlaku tu ya Allah. Maka saya senderui ke dia. Tolonglah. Ya boleh. Aku nak pergi ke umum 120 dinar. 120 dinar aku nak pergi ke umum. Tapi syarat mung kena tidur dengan aku. Mung kena serah diri kepada aku, ikut aku nak buat gapo-gapo. Aku nak wati nak gapo, mung tak ada kata apa. Mung kena serah diri ke aku terus. Nah, patut ambil duit ni. 120 dinar ambil. Lagu tu saya tawar dan senderui ke dia, kepada sepupu saya yang saya gila dan cinta ke dia tu ya Allah. Dia raya kepada Allah dalam doa dia tu, saudara semua. Maka sepupu saya tu, perempuan tu setuju sebab dia berhajat. Nah, maka dia serah diri. Sebab apa? Dia tak ada jalan keluar. Boleh jadi halal bagi dia ketika tu. Sebab apa? Sebab dia tahu lagu tu dia mati, tidak ada makanan. Sebab tu dia rela serah diri kepada saya dengan tukar dengan duit 120 dinar. Dan saya pun lepas daripada dia serah diri, maka saya tutup pintu-pintu dalam bilik ni supaya orang lain tak nampak. Katuk pintu semua, sulit daripada orang ada. Dan saya pun mula naik atas dia supaya nak berlaku zina. Dan ketika tu tiba-tiba perempuan sepupu saya dia kata mana? Hei saudara, takutlah kepada Allah di atas benda yang mu nak buat ni. Ittaqillah. Takutlah kepada Allah. Ini dosa besar yang mu nak buat ni. Maka ya Allah, selepas daripada aku nak buat, tiba-tiba dia kata kat aku, takut olehmu akan Allah. Maka saya berasa bergetar dalam jiwa saya ya Allah. Maka saya bangun. Bangun tinggal. Tak ada buat dah lah. Tinggal zina. Padahal nak buat sangat sana. Tapi dengan kalimah takut olehmu akan Allah, maka saya berasa bergetar mari dalam jiwa, maka saya tinggal. Padahal nak buat boleh buat sangat. Tak ada siapa tahu, tak ada siapa gelik. Saya dua ya dalam bilik. Dan dia pun serah diri dah. Cuma dia mengingat saja sebab dia tak setuju nak serah diri itu, tapi capek. Maka saya selepas daripada dia kata lagu tu, saya bangun. Tinggal dia. Lepas tu saya pun duit yang saya beri ke dia tu 120 dinar, saya pakai beri dia, tak nak ambil dah. Maka ya Allah, jikalau saya tinggal berzina tu ikhlas kerana engkau hanya takut kepada engkau saja, tak ada tujuan lain ya Allah, maka engkau suka dan redha kepada perbuatan saya buat pada hari itu, saya tinggal berzina tu. Maka ya Allah, tolong kami pada hari ini ya Allah. Doa dengan Tuhan lagu tu. Maka lepas dia berdoa, maka batu berkocak. Gep kocak batu.
Ai keluar. Tapi sepik lagi tak itu baik. Sepik lagi tak itu baik. Saudara semua. Masya Allah. Dan lepas pada tu, mari pula seorang lagi. Maka dia kata, ya Allah, orang sutai. Dia kata, ya Allah, saya ni tokeh. Saya tokeh dan saya ada ramai di kalangan anak-anak koli saya. Hak kerja dengan saya, hak makan gaji ni. Nah, maka siapa masa buka gaji, nah, maka semua tu orang hadut kerja dengan saya mari terima belaka duit gaji. Mari terima belaka. Malaikat sore, dia klik awal. Tak ada mari-mari. Klik ke pula. Tak ada terima dak dia panggil upah hak dia tu. Lepas tu, ya Allah ya Tuhanku, maka tak tahu dia pergi ke mana, tak ada mari-mari. Maka saya ambil harga hak ngupah dia tu, saya beli seekor binatang. Maka saya pera ke dia. Tolong pera we. Pera berano, beli binatang lain pula. Nah, ada belaka daripada unta, daripada lembu, daripada kambing, daripada hamba. Dia beli hamba pula dengan duit tu. Sebab apa? Dia kat unta kau banyak, lembu kau banyak, kambing kau banyak ni, tak ada orang bercara. Maka beli hamba mari bercara pula. Dari semua tu daripada duit yang halus ni. Siapa kembali siapa sara tu. Maka ya Allah, tiba-tiba bawa lepas tu lama masa puluh-puluh tahun, dia mari. Dia mari jumpa saya. Siapa? Itu tu lah. Anak kali saya, hak tak ada ambil duit gaji hari tu. Dia mari jumpa saya. Maka dia kata, "Tokek, mana duit gaji saya?" Sejak lama saya tak ada ambil lagi. Saya klik hari tu, gaduh, tak ada terima lagi. Maka mai bayar hak saya. Nah, maka ya Allah, dia minta duit gaji ya. Maka ya Allah, lalu saya kata ke dia, le doa dia kecek, dia wayak ke Tuhan benda hak dia buat. Maka ya Allah, saya pun kata ke dia, wahai saudara, semua benda hak mu kelih tu, daripada binatang, dah unta, lembu, kambing, hamba-hamba duk bercara, semua penuh lalai pada lamai tu. Nah, semua tu upah mu belaka. Hak mu belaka, ngupah mu hari tu belaka. Nah, maka seorang anak kali saat ni pun, kalau kita pun kita kata supaya kata juga. Dia kata Allah Ta'ala nganying saya ke? Nganying sungguh dah zahir itu sebab apa? Sebab ngupah apa kau yang ngupah? Sedina gitu ya. Ataupun 2 dirham, 10 dirham gitu yang ngupahnya. Bukan paning unta beratus ekor, lembu beratus ekor, kami beribu ekor. Tahun ini bukan dia lah. Sebab tu dia kata Allah Ta'ala nganying kat saya ke? Jangan nganying lah. Itu dia kata. Maka jawab Ta'ala dia kata, saya tak menganying pun. Tak menganying. Semua hak mu kelih tu, upahmu sungguh hari tu. Aku tolong bercara wi. Tu dia. Maka ya bawa dengar lagu tu, ya apa herat semua gimik habis. Ngak unta semua, lembu semua, kambing semua, hamba semua, tak tinggal seekor pun kepada tokel dia. Ambil herat habis ke rumah dia. Sebab hak dia. Dia doa dia tu. Maka dia kata, ya Allah, kemudian lepas daripada yakin dah kata hak dia sungguh dan dia yakin kata saya tak ada bohong, maka ia heret ambil semua wakil lagi ya Allah. Maka ya Allah ya Tuhanku, jikalau aku buat benda tu kerana aku beramanah harta orang, aku tak ada khianat harta orang, aku tak tipu, aku tak panggil tak peling, tak ada podak. Maka tujuan aku buat tu, jikalau aku ni benar-benar ikhlas kerana Engkau ya Allah, dan Engkau suka dan Engkau terima daripada aku, Engkau redha di atas perbuatan aku yang aku buat pada hari itu ya Allah, maka ya Allah dengan berkat amal itulah ya Allah, tolong kami pada kali ini, kami boleh keluar daripada gua ni ya Allah. Itu doa dia. Maka lepas pada doa saudara semua berkacak batu, kacak-kacak gerak. Maka boleh tubik semua ya, maka ia keluar tubik klik kepada umur masing-masing. Ini hadis yang panjang yang kita royak ambil kesimpulan supaya kita mudah faham. Saudara semua, comel benar hadis pada hari ini dan pelajaran besar bagi kita semua. Baik. Kalau gitu, lepas daripada kita royak dah, panggil sikit sebanyak teteh sahabat
dan kita mari hurai ambil kesimpulan mana hadis. Nah, kita boleh faham sekadar. Kemudian pada akhir ni, nah kita mari ambil faedah yang kita boleh dapat di dalam hadis ini. Baik, yang pertama saudara semua, yang pertama daripada faedah ni, nah ialah kelebihan buat baik kepada ibu bapa. Kelebihan buat baik kepada ibu bapa. Kelebihan yang sangat agung, yang sangat hebat, yang sangat besar. Nah, tentang orang-orang yang buat baik kepada ibu bapa. Maka ada pepatah sia kata, orang buat baik kepada ibu bapa jadi anak yang terbaik bagi ibu bapa. Orang ni tok nam mai lai, tok fai mai mai. Betul. Betul. Orang yang taat kepada ibu bapa, Tuhan jaga keselamatan dia. Orang yang taat kepada ibu bapa, buat baik kepada ibu bapa, sentiasa buat baik, menyukai ibu bapa, Tuhan redha ke dia. Orang yang buat baik kepada ibu bapa, itu ialah anak kecil rezeki dia. Orang yang buat baik kepada ibu bapa, itu pintu kebahagiaan hidup dia. Orang buat baik kepada ibu bapa, itu anak kecil bagi segala pintu yang baik, dia akan mari cari dia. Kalau gitu, butung, bertuah, berjaya, selamat, orang yang sangat buat baik kepada ibu bapa. Sebab tu saudara semua, orang yang ibu masih ada lagi, ataupun ada ayah pun ada lagi, ibu ada lagi, atau ada ayah seorang ataupun ada ibu seorang, nah itu benda baik depan kamu. Maka usahalah buat baik seboleh-boleh kepada mereka. Nah, dan lepas daripada kamu buat, ya tak nampak sama sekali, tapi buat. Bukan itu kewajipan yang kita kena buat sebagai balas budi bahasa. Jika Tuhan tak ada perintah suruh kita buat baik kepada ibu bapa pun, kita kena buat baik dah. Sebab apa? Sebab mereka lah kita boleh besar. Sebab mereka lah kita ni dia panggil apa? Ada. Sebab mereka lah kita dia panggil apa? Dapat segala-gala benda. Sebab mereka. Sebab tu sebaliknya balas budi bahasa kita kena buat baik. Tetapi kita orang Islam ni buat baik bukan sekadar buat dak, kita dapat kelebihan terus. Nah, tidak ada seorang yang sentiasa buat baik kepada ibu bapa tiba-tiba celaka oleh hidup dia, tak jumpa. Tak ada secarilah. Tak ada orang yang sentiasa buat baik sungguh-sungguh kepada ibu bapa, tiba-tiba ia jadi manusia yang celaka sekali oleh hidup, tak jumpa. Tak ada orang ni, tak ada. Nah, bahkan dia akan dapat benda baik-baik. Lebih-lebih lagi bab agama kita ni, Allahu Akbar. Nah, ada. Maka ni bukan main ni. Nak ayat kata mahanya Tuhan kena sungguhnya, Tuhan redha sungguhnya, siapakah orang ni boleh ambil amalan ni. Nah, buat Tuhan tolong dia boleh berpihak berkepit. Kita boleh tiru ni. Misal jika kita ada buat baik dah kepada ibu bapa kita. Kita banyak buat ibu kita suka, buat ayah kita suka. Dia berlaku kepit, kita boleh tawassal dengan amal yang baik yang kita buat tu. Ya Allah, ya Tuhanku, alhamdulillah daripada nikmat yang baik, yang besar yang akan bagi kepada saya, ya Allah, ialah saya buat baik kepada ibu saya buat baik kepada ayah saya menyukai ibu dan ayah saya, ya Allah. Maka hari ini saya susah, ya Allah. Maka dengan sebab berkat amal yang baik yang saya buat kepada ibu saya, yang buat kepada bapa saya, yang saya banyak menyukakan kedua-dua, dengan berkat amal itu, ya Allah, tolong kami, tolong saya pada hari ini, ya Allah. Akadkanlah bala daripada kami pada hari ini, ya Allah. Itu cara dia, saudara semua. Nah, ayat kata buat baik kepada apa ni? Maha di sisi Tuhan. Maha. Dengan makna orang minta dengan sebab ni Tuhan tak tolak. Tuhan tak tolak. Nah, saudara semua. Dan orang yang ada ibu bapa lagi ni, ialah pintu syurga duk buka di depan dia. Tak bertuah ke mana. Jadi orang yang ibu ada lagi, ayah ada lagi, le umur dia ada syurga. Le umur dia ada syurga.
Nah, maka masuklah dalam syurga tu. Jangan elak. Masuk dalam syurga. Lagu mana? Dengan buat baik. Saudara semua, yakinlah. Jikalau kita banyak buat baik kepada ibu bapa, kita akan seronok sekali. Kita akan berkuamsuk sekali. Emo berasa hak Tuhan masuk dalam jiwa kita. Emo dengan sebab anak kita buat kita lepas pada tu pula. Nah, tu. Sebab tu, nah, orang yang ada ibu, ada bapa, buatlah. Dan jika mati dah, jangan lupa kita berdoa kepada ibu bapa kita. Jangan lupa kita tolong istighfar kepada ibu dan bapa kita. Nah, doa sama-sama. Saudara semua. Itu faedah yang pertama. Kalau gitu, kebaikan dunia baik, kebaikan akhirat sama. Nah, semua tu dengan sebab kita buat baik kepada ibu bapa. Nah, di hari ni kita nak berjaya oleh kerja. Di hari ni kita nak orang panggil apa dapat benda ni daripada kebaikan dunia. Tetapi kita buat jahat kepada ibu, buat jahat kepada ayah, tak hormat kepada ibu, tak hormat kepada ayah, maka nak dapat lagu mana benda tu tak dapat. Kalau dapat pelam saja start sangat ya. Lepas tu hilang skrip mata gaib. Dan daripada benda hak Tuhan nak yang kata Tuhan marah sungguh dan Tuhan redha sungguh, Tuhan tak elak. Jadi tidak ada anak yang buat baik kepada ibu bapa, malaikat Tuhan balas dah atas dunia ni. Belum akhirat esok Tuhan balas dah. Malaikat besarnya. Dan juga sebaliknya, siapa mana-mana manusia yang banyak buat menyakiti kepada ibu dan bapa dan deraka kepada ibu bapa, maka Tuhan tak elak taruh seksa di akhirat dah. Dak, atas dunia pun Tuhan seksa dah. Malaikat besarnya, saudara semua. Allahu akbar. Itu yang pertama. Faedah yang kedua daripada hadis ni, saudara semua, ialah cara doa. Cara doa. Maka bagi doa ni, ia ada cara dia. Ada cara dia. Nah, maka doa yang paling baik sekali, rupa doa yang paling comel ialah sebagaimana tiga orang ni berdoa. Hak ni doa yang paling comel, saudara semua. Iaitu kita doa dengan bentuk mengaduha kepada Allah. Kita doa dengan bentuk kita orang panggil apa? Rabai Allah dengar tentang kesusahan kita. Kita doa dengan bentuk kita manja. Ini sebaik-baik doa dan secepat-cepat doa hak Tuhan terima. Lepas tu derah nampak natijah. Sebab tu dia kita nak berdoa, kena berdoa lagu ni. Pas nak berdoa lagu ni pada ghalib ialah pada masa yang orang senyap belaka. Iaitu waktu malam, pukul 2, pukul 3 malam. Dia boleh doa lagu ni. Nak manja. Dan tengah hari nak buat tak boleh. Orang ada. Malaikat yang duduk sore dia tu jauh, tak boleh buat juga. Tapi, orang panggil sebab akal, sebab udara sing dalam, ia mai tim cai hai. Tetapi kalau udara malam, senyap seduh. Dunia gelap. Orang panggil bayakat tim cai. Kepada kita nak manja dengan Allah. Nah, tu. Ini cara doa. Saya nak misal mudah-mudah. Dan saya biasa rakyat dah belum pada ni, nak rakyat kata kita atas dunia sesama manusia pun kita cenderung dan berasa nak tolong, nak beri kepada orang yang mari manja dengan kita daripada orang yang mari minta mono. Maka begitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal Tuhan tak berhajat pun kepada mengaduha kepada kita mengaduha kepada dia. Tuhan tak berhajat pun kepada manja kita dengan dia. Tapi Tuhan kenal lagu tu. Tuhan suka lagu tu. Nah, sebab Nabi nak minta apa? Nabi mengaduha tu. Nabi cerita, Nabi manja, lepas tu Nabi minta. Dan para ulama, para aulia lagu tu belaka pada ghalib. Nah, hak lebih nyata sekali doa Maryam. Doa ibu Maryam dalam Quran. Bagaimana ia doa? Dia tak minta gitu mana-mana dah. Dia rakyat ke Tuhan. Dia kata, ya Allah, sekarang ni saya mengandung dan saya menazar ya Allah, bahawa insya-Allah anak saya ni lelaki. Dia lelaki kok ya Allah, saya nak jadi nak nazar, nak menjadikan dia orang khidmat tempat ibadat ya Allah. Nah, tu. Ya mengandung. Tiba-tiba beranak ya Allah, tiba-tiba beranak marifat perempuan. Nah, saya nak lelaki lah, tiba-tiba perempuan ya Allah. Maka ya Allah, jagakanlah anak saya ni daripada syaitan dan anak cucu semua jagakan ya Allah. Nah, ni cara mengaduha, cara berdoa, cara memanja dengan Tuhan. Saya sebut saudara semua, misal kata saya ni ada saing, maka saing mari jumpa saya. Dia kata,
Saya ada dah duit. Saya nak berhajat kena guna duit sikit ni, nak minta butai boleh 1,000 Saya sore mari jumpa lagu tu. Mari, dia panggil saya, dia panggil pun nak pakai duit sikit ni, nak ada duit nak guna, berhajat kepada duit, maka nak minta butai 1,000. Nah, itu dia mari minta mana-mana. Maka kita baik dengan dia. Boleh hadir kita nak bui. Tapi perasaan itu tak ada berasa patap cai mana. Perasaan itu tak ada berasa siap belah mana. Perasaan itu tak berasa kata, aku tak bui tak boleh. Tak pasal tu. Nah, tapi boleh hadir bui. Boleh hadir tak. Dan ada seorang lain, saya pula seorang lagi, mari. Belum dia nak minta, dia cerita dulu hadiah. Lagu mana? Dia mari. Dah dengan air muka yang belah, dengan air suara yang dia panggil belah, dengan cerita yang dia cerita tu benar sungguh berlaku, patut belah sungguh-sungguh. Dia kata kan? Kata isteri saya berlaku dia panggil ubat sihir. Sekarang ni dia panggil duduk hospital dan akan dia berat. Walau dia khabar dah. Dan di rumah saya ada anak 4 orang. Semua tu duk mengaji belaka. Maka learning ni kerja tak ada kerja. Bahkan belum pada ning duit dia boleh makan pun sebab isteri ada hasil dari sikit sebanyak, dia duk berjahit duk gapo. Maka ni yang masuk hospital putus. Tak boleh jahit, maka tidak ada hasil dari lasem. Saya nak kerja, tak ada orang terima. Saya pun duk uzur, nak kerja tak sihat seperti orang lain. Maka waktu saya hari ni, dia panggil nak makan ni pun tak ada. Dia panggil anak nak makan pun tak ada. Isteri di hospital. Hari ni, dia kata saudara, hari ni beras putih pun tak ada dalam rumah. Dia cerita ke kita lagu tu saudara semua. Dia tak minta lagi nak butai pun, kita nak widah. Betul tak? Kita nak widah. Rasa Allah Akbar. Pas kadang-kadang nak wid saja pun tak sida wid butai hari ambillah. Nah, gitu betul tak? Maka itu sebagai misal contohnya. Maka begitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, nak kata doa hak kita manyo dengan Tuhan ni, kita mengadu kepada dia royak susah payah padahal Tuhan tahu dah. Bukan Tuhan tak tahu. Semua benda berlaku Tuhan tahu belaka. Dia buat gapo dengan buat apa dia Tuhan tahu. Dia duk jaga begai gelas tangan sampai ke masa waktu subuh tu saya tahu. Nah, tapi cara kita nak manyo, nak minta wei Tuhan tu banyak siaplah kepada kita. Nak wei Tuhan tu berasa kata lu baiknya membuat tak apalah ini ku tolongmu. Gitu cara-cara dia. Nah, tu cara doa. Maka saudara semua tirulah 3 orang ni. Ia doa lagu mana tiru dia. Jangan kata supaya kata sebab kita tak ada buat seperti dia buat. Tapi kita ambil amalan kita buatlah. Amal yang baik kita buat, hak Tuhan beri kepada kita. Nah, saudara semua, Allahu Akbar. Saya kenal seorang kawan rapat dan dia biasa cerita ke saya benda ni. Dan saya berasa kata dia tu anak yang bertuah lah bagi ibu dan ayah dia. Sebab apa? Sebab benda yang dia buat tu, nah, dia boleh tolong ibu dia daripada neraka. Ia boleh tolong ibu dia nanti sutai. Saya dengar dia cerita, saya berasa berkesan. Hari ni saya berasa berkocok lagi hati dengan benda yang ia royak. Saya kata bertuahnya ibu kamu yang ada anak seperti kamu ni. Tuahnya bapa kamu yang ada anak seperti kamu ni. Gapo yang berlaku dengan dia saudara semua. Jadi ibu dia ni koma. Tak khabar apa. Tapi nadi dia ada lagi. Roh tak keluar lagi, tapi dia letih benar nak mati. Maka dia kata dia pun usaha hajar ibu dia mucak. Maka ayah dia mati dah. Dia ada ibu dia seorang ya. Lepas tu ada adik-beradik dia. Waris-waris dia ramai mari duduk belakang hari tu. Ibu tak khabar apa. Maka dia ni daripada orang mengaji sebab dia ustaz juga. Maka orang yang ngaji ciraklah dia biasa dengar hadis yang Nabi kata. Siapa-siapa yang akhir perkataan dia la ilaha illallah masuk syurga. Sebab tu
dia nak usaha ibu dia yang tak khabar sekalipun boleh mucak juga dengan la ilaha illallah sebagai repan akhir lafaz yang keluar daripada mulut. Maka dia mula hajar ibu dia. Nah, gila dengan kakak yang mari hajar. Nah, kakak yang bangun. Dia mari hajar pula. Dia kata, Mek kata la ilaha illallah. Nah, mek tak kata apa. Mata berjaga apa, mulut dia tak bergerak. Maka bangun. Tiba-tiba, kakak dia tu kata pula. Nah, mek kata la ilaha illallah. Nah, duk gila hajar buat dia. Allah bertuahnya ibu ni yang ada anak lagu ni. Saudara semua. Anak kita nak di lagu ni ke tak? Jikalau hari itu siapa masa dengan kita tak tahu. Nah, maka ustaz seorang ni yang cerita ke saya, dia berlaku gile di antara dia dengan kakak dia. Maka nampak nadi mek yang nampak kau kurang kau tarak. Maka dia cabut diri pergi dan suruh kepada kakak dia, hajar mucak jangan tinggal pergi tangan mek dan repan hajar mucak siapa kepada setara mana boleh buat tak buat setara tu. Maka dia semaya 2 rakaat semaya hajar. Saudara semua semaya hajar 2 rakaat. Lepas semaya sudah, dia akan tangan berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Gapo ya doa? Dia kata, ya Allah, semenjak saya masuk akhir balik mari, adalah daripada amalan baik yang engkau bagi taufik kepada saya, yang saya boleh buat. Semaya ke, puasa ke, sedekah ke, tolong orang ke, adalah ya Allah. Dan saya tak tahulah amalan mana yang paling baik yang engkau suka daripada saya ketika saya buat. Dan saya tak tahu amalan mana yang engkau terima. Tapi saya harap-harap engkau terima. Maka ya Allah, jikalau ada amalan yang saya buat mari semenjak masuk ke balik saya sampai learning saya umur 30 lebih ni, jikalau ada, maka saya bertawassal dengan amalan itu ya Allah. Maka bagilah kalimah syahadah ke ibu saya. Ibu saya boleh mengucap belum roh nak terbit daripada diri dia ya Allah. Lagu tu yang minta saudara semua. Dengan air mata dia minta. Bila tak ke ibu dia tak boleh mengucap. Kemudian sudah ia berdoa apa sudah, mari pak hajar mek yang mengucap. Mek kata la ilaha illallah. Tiba-tiba mek yang celak mata. Mek yang kata la ilaha illallah. Maka mati mek ya. Mati mek ya. Allahu akbar. Ini saudara semua ayat kata Allahu akbar. Nanti sutai dia tolong ibu dia. Nah, belum roh nak tubik. Jadi dia bertawassal dengan amalan yang dia buat. Dan saya rasa kita pun ada. Walaupun tak banyak, walaupun tak hebat, tapi adalah amalan tu hak kita buat mari. Nak dia kata amalan hak kita buat ni kita usahawi ada. Nah, supaya kita nak guna ketika kita berkeping. Kita nak guna ketika kita bercaping. Nah, sebab tidak ada benda, tidak ada sesiapa yang boleh tunai hajat kita, boleh beri benda kita nak malaikat Allah. Maka kita minta kepada Allah dengan melalui amalan-amalan semacam ni. Saudara semua. Nah, kalau gitu itu cara doa. Nah, jadi kita kena manja, kena cerita, kena mengadu hak buat lepas tu minta. Jangan minta benda gitu. Walaupun minta mana boleh tak salah. Nah, tapi nak kata hak nung lebih berkesan, hak nung lebih cepat Tuhan terima dan lebih deras nampak natijah. Cuba taklih orang panggil tuai ya hak 3 orang tu. Oleh gua tu. Doa 4 gerah ludah batu. Doa 4 gerah ludah batu. Doa 4 gerah ludah batu. Nah, boleh kelih dengan mata di depan ya ludah. Tak nak tunggu isak, tak nak tunggu lusa, tak nak tunggu bulan depan dak kali. Nah, saudara semua. Nah, itu pelajaran bagi kita. Lagi saudara semua, daripada pelajaran yang ada dalam hadis ni ialah kata ni jikalau keluar daripada hati maka ia masuk ke hati. Tetapi jikalau keluar daripada mulut maka ia masuk telinga tu baik telinga. Air tak berkesan, tak turun sampai dada dak. Sebab itulah kita berhajat kepada orang yang berikhlas. Yang kita nak dengar dia mengajar tu.
supaya kata dia yang keluar daripada hati dia masuk kepada dalam hati kita. Wakwi kita ni berubah. Wakwi kita ni berkesan. Bukan sekadar sedap dengar telinga, lepas tu tubik telinga, belum dengar dengan lepas dengar tak ada beza, tak ada berubah apa kita. Nak ayat kata perkataan ni dia keluar daripada hati, maka ia masuk dalam hati. Nah, sebab tu kelih perempuan yang kata, "Hei saudara, ittaqillah." Takut olehmu akan Allah. Nah, lagu tu yang kata. Tapi kalimah yang kata tu, yang nasihat sungguh kerana Allah. Bukan kata lepas-lepas dak. Bukan kata main-main dak. Bukan kata galak-galak dak. Bukan kata sia-sia dak. Bahkan dia kata untuk nak baki orang yang nak wajah ke dia. Dia kata untuk nak mengingat orang yang nak buat jahat, nak buat dosa besar. Maka tak kala kalimah yang dia kata takut oleh muka Allah tu keluar daripada hati dia, maka masuk serontok, masuk segera oleh hati orang lelaki tu. Wak bang cokoh naik mari tinggal benda yang nak buat jahat. Di hari ni banyak orang ceramah, banyak orang mengajar, banyak orang baca ketubah takut oleh muka Allah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Tapi berkesan tu tak sangat banyak. Berkesan tak ada mana. Ini tak tahulah wallahu a'lam, dengan sebab kita orang dengar ni tak padu, dengan sebab dengar kita orang dengar tak buka mata hati, atau orang yang kata tu bukan keluar daripada hati dia, bukan keluar daripada mulut saja. Wallahu a'lam. Tapi nak ayat kata mana-mana lafaz, mana-mana kalimah apabila benar-benar keluar daripada hati, maka ia masuk ke dalam hati. Tetapi dia kalau keluar daripada mulut saja, tak takut pak dengan hati, maka ia masuk telinga, tubik telinga, tidak berkesan apa. Ni saudara semua. Sebab tu kita saya nasihat kepada diri saya dan saudara semua, kita pilihlah dengan orang yang baik-baik, orang yang wara-wara, orang yang ikhlas kerana Allah, supaya kita dengar tu tak sia-sia, supaya kita dengar apa kita boleh amal, supaya kita dengar apa kita boleh faedah. Itu dia panggil tujuan. Baik. Daripada faedah lagi saudara semua yang kita boleh ambil daripada dia panggil apa ni dalam hadis ni nak ayat kata benar hak Tuhan redha, benar hak Tuhan suka ni bukan kita buat ibadat saja dak. Bahkan kita tinggal maksiat pun Tuhan redha. Dan dua-dua tu ibadat kedua tu. Tapi ibadat betul buat, ibadat betul tinggal. Bukan kata ibadat hak lebih ni hak buat saja, semaya, puasa, keluar zakat, buat haji, buat umrah, sangat anak yatim, tolong orang, hak ni hak lebih. Dia hak tinggal tak lebih mana. Tak. Dua-dua tu sama saja di sisi Allah. Dan kadang-kadang besar hak kita tinggal maksiat daripada buat amalan ibadat. Besar hak nun lagi kadang-kadang. Maka oleh hadis ni nyata sekali, jelas sekali kata Tuhan sangat redha, sangat berkenan kepada orang yang nak buat maksiat, tiba-tiba tinggal kerana dia. Boleh buat sangat tapi tinggal. Mahal saudara semua mahal. Hari ni kita duk cinta-cinta nak kelih menang. Orang yang lekat dadah ni, duk pocok debu ni, duk minum ketung ni, dan dia boleh minum, dia ngeboleh hotel, tak ada siapa lagi, tapi buat ke gelas pak. Aku tinggal kerana Allah. Jika boleh buat benda ni, dia lebih mahal daripada orang ramai-ramai. Kadang-kadang lebih dia daripada kita orang duk mengajar. Lebih dia daripada orang semaya. Walau semaya tu tak dapat tidak. Tapi nak kata Tuhan sangat suka, Tuhan sangat redha, Tuhan sangat setuju, Tuhan sangat kasih kepada orang yang boleh buat maksiat, tapi dia tinggal kerana Allah. Allahu Akbar. Tuhan kena benar-benar, Tuhan cinta sungguh-sungguh. Dan tidak ada sesiapa yang tinggal benda maksiat kerana Allah, melainkan Tuhan berganda ke dia. Tuhan berganda ke dia. Maka kecek sini, saya teringat satu benda yang berlaku di masa dulu. Jadi ada seorang tu kebel, dia ni nak pelajar ilmu agama, tu pakailah kita panggil kita ke. Dan dia mengaji belah, itu kebel belah. Dan dia orang susah. Maka hiduplah hari dia tu payah nak jumpa dengan makan ni, sebab tu dia banyak puasa.
tetapi wak ngah putus makan ni berturut-turut ni, tak pergi juga. Buka puasa dengan ahad ni bukan dia lah. Nah, maka tak kala dia dalam keadaan begitu tu, beberapa hari dia puasa berok batu makan ni pun buka puasa pun tidak ada makan ni, sekadar boleh makan dengan air saja begitu je. Nah, maka dia bangun waktu malam belum orang bersubuh, maka makan air segelas nak puasa. Tapi perut cerong tak tahan dah. Sebab apa? Terlalu banyak hari terlajak tak dapat makan ni. Nah, maka turun daripada rumah dia, dah dia panggil pun bira-bira bukit tu, mari nak pergi bar di masjid. Pak dia duduk bar tu. Nah, maka turun mari pak dalam keadaan lapar. Puasa tu niat puasa gitu ya lah, kalau ada makan ni dia makan. Nah, tapi tak ada makan ni dia dapat pahala puasa gitu ya. Sebab apa? Dia tak ada milik perkara mabuk. Susahnya. Allahu akbar. Maka jalan turun, tiba-tiba dia nampak cahaya keluar daripada rumah. Cahaya keluar daripada rumah. Nah, mana kata pintu buka lah. Dari pintu katuk bain tak keluar cahaya. Nah, dia tubik cahaya mari, mana kata pintu tu buka, tapi buka tak banyak. Maka dia tu wak dengan sot hand dia tu, api gapo ni? Nah, maka dia pergi di pintu, maka dia buka pintu kerek, tiba-tiba tepat cahaya mari tu yang keluar cahaya tu luar pintu tu buka tu dapur. Tempat orang masak, lepas tu makan ni sedap ya ada. Supaya orang nak bewah orang gitu. Rumah tu banyak buat makan ni. Maka dia tu hilai akal sta wak ngalapat lajak, maka terlupa halal haram. Ada juga orang kita ni, dah siapa tahap telajak itu tu, dia tak ingat dah kata benda ni boleh buat atau tak boleh buat. Dah dia siapa tahap tu kadang-kadang. Maka daripada orang siapa tahap tu orang ni, pemuda ni. Nah, maka dia masuk gepak, nah, cedok mari nak makan. Sebab tak ada orang di dapur ni. Dia mau tidur belakang boleh jadi. Nah, maka ambil barang tu, jenis pasang buah bukan buah tolor, orang panggil buah kusa. Buah kusa ni tak ada pak kita tanah Arab adalah. Maka dia jenis pasang buah tolor gitulah. Maka dia korek buah isi dalam, maka dia sumak nasi dengan daging. Nah, maka dia katuk semula, lepas tu dia gula gitu. Daripada makan ni kelah lah, makan ni sedap. Nah, di tanah Arab. Nah, maka dia buat kusa tu, buah yang ada di dalam tu, daging kibah dengan nasi ke apa gitu ni, dah dia makan pak kiki. Buah kiki semula pak teringat. La haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, maka dia tak kelik. Buat tak kelik makan ni tu. Sebab apa? Ini makan ni orang. Dia tak bukan milik dia. Benda ni benda haram, tak halal dia makan. Maka cabut diri keluar, turun pergi. Dalam keadaan lapar makan semulut saning. Makan semulut saning, telai pun berapa lepas, tiba-tiba ingat kata ini orang panggil makan ni orang dan haram sebab tak dapat izin daripada tuan rumah. Orang dia berjuruh dah. Allahu akbar. Kita tak berjuruh ni enggak. Dah apa yang kita boleh buat? La haula wala quwata illa billah. Nah, maka turun pergi semaya. Lepas semaya, nah cerah, subuh naik apa? Ia tidur rehat, tidur. Dia panggil duha, pukul 8 tidur sebing masjid. Apa? Nah, tiba-tiba ada seorang mari jumpa tu imam masjid. Dia kata, ya imam. Nah, jadi saya nak suruh tu imam ni, dia panggil apa, cari menatu dekat anak saya seorang. Jadi hari ni hak sebenar apa ni, saya nak menikah anak saya, tetapi sebelah lelaki ni ya batal, tak jadi. Maka saya jawab makan ni apa siap dah. Nah, maka tolong hang tu imam cari orang lelaki yang baik, walaupun susah pun tak apa, sebab saya senang dah, cuma nak dia buat natu saya je. Nah, saya nak orang baik-baik. Maka tu imam kata, tak ada lah, kalau ada apa tu sebing tidur tu, satu ialah tu kebel tu. Dia pelajar ilmu, orang baik lah, orang berjuruh. Nah, kalau kamu redha dia ambil dia buat natu mu, tak apa. Maka jawab orang tua ni, tak apalah dia ke dia lah. Nah, maka gerak ya. Dah nikah, pergi sampai rumah nikah. Allahu akbar. Lepas pada menikah, suka dia pun nak menikah sebab umur dia banyak juga dah, tapi tak kuasa sebab dia pakai. Maka dia mau menikah free lagu ni enggak. Lah. Mujur dia, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Bawa lepas nikah sudah akik barang mai makan lah. Akik barang makan. Nah, maka boleh pinggir, dia cedok nak makan, tiba-tiba jumpa apa? Jumpa kusa hak yang kiki tadi.
Allahu akbar. Jumpa makan ni hok ya kikir pada waktu subuh tadi. Yang dia lapar yang masuk pergi pak toilet tu, dia makan, lepas tu dia khabar dia tak kelik tu. Hok tu dah duduk pinggir dia. Boy ya kelih kepada benda tu, dia teriak, saudara semua teriak. Teriak sungguh-sungguh teriak. Dan duk kecek le hati seorang. Dia kata, ya Allah, ini makan ni aku makan pada tadi. Tak ada siapa tahu kata aku makan. Tapi aku tinggalkan engkau ya Rabb. Aku tak jangan makan kerana benda tu haram. Maka sebab aku tinggal benda haram, apa muwi kepadaku ya Allah? Nah, muwi kepadaku makan ni ikut aku nak makan dan muwi perempuan yang halal pula kepadaku. Lipat ganda akal balah. Saudara, maka begitu sungguh. Jadi tidak ada siapa yang tinggal benda haram yang dia boleh buat, tapi tinggal kerana Allah, malaikat Tuhan buka pintu berganda dia dapat kebaikan. Yakinkanlah. Sebab tu dah kita tak ada kerja ni, tiba-tiba datang kerja yang jahat yang tak comel. Oh, jangan kerja. Walau susah payah pun sabar dulu. Tuhan nak cuba kita. Tiba-tiba mari pula orang nak ajak kita kerja, tiba-tiba kerja tak comel. Oh, jangan buat. Jika kita tinggal tolak benda haram ni, nah, nanti masa ya Tuhan buka pintu yang besar kepada kita, pintu nikmat, pintu baik, nah, berganda kita dapat lebih daripada pintu ni lagi. Saudara semua, ini benda yang berlaku sungguh. Nah, kisah banyak benar ni. Nah, tak habis nak royak saudara semua, tapi kita ringkas pada masa, kita royak sikit-sikit saudara semua. Baik. Dan lagi daripada orang panggil apa ni, daripada faedah yang kita dapat dalam hadis ni, ayat kata benda dia bukan hak kita, bukan hak kita. Dia bukan hak kita, kita nak ambil mai guna tak boleh. Bahkan ini amanah hak orang di tangan kita dan wajib di atas kita kena tunai amanah ni. Iaitu hak nyata sekalinya, toke yang ada anak koldi tu. Maka duit gaji dia tak ambil ke dia ada. Tak ambil ke dia ada. Nah, bahkan dia tolong, dia panggil apa, tolong banyak membuahkan pula. Supaya tak rugi orang tak mari ambil itu. Nah, lepas tu buat tuan mari ambil pak, dia wis semua. Dan dia tak minta pun, sikit pun tak minta sebab bukan hak dia. Kalau gitu, duit, benda, tanah, kenderaan, rumah tak kira. Jika bukan hak kita, walau duk di tangan kita pun kita tak milik. Bukan milik kita. Dan haram kita ambil. Dan haram kita guna. Dan haram kita dapat faedah daripada dia. Selama tak dapat izin daripada tuan dia. Dan bila masa saja tuan yang mari, wajib kita kena beri ke dia. Ini cara dia. Nah, di hari ni sebab apa? Hari ni banyak, nah, orang duk kelang, orang duk mana-mana. Lebih-lebih lagi masalah serah banyak berlaku. Lagu mana? Saya ni ada tanah, maka saya pergi jumpa seorang. Nah, maka saya kata, saya minta engkau, saya wakil lah kepada engkau, tolong jaga, tolong jual tanah saya ni dengan harga ning. Maka insya-Allah kalau laku saya ada habuai nak beri kepada engkau. Nah, itu wakil. Nah, tuai so jualnya ana? Jual 120,000 sepitu misal tu. Tiba-tiba kita ni pergi jualnya ana 200 sepitu. Lepas tu laku pak, hak lebih masuk kocek. La haula wala quwata illa billah. Tak boleh buat lagu tu, salah, haram tu. Sebab apa? Sebab kita wakil ya. Kita tolong jual ya. Walau kita jual mahal pada harga hak tuai nak sekalipun, nah, harga hak orang beli semua tu milik hak tuai ya. Bukan kata hak lebih tak kita dah. Bukan gitu. Ni kena faham baik-baik. Hari ni ramai lagi duk buat kerja lagu ni. Buat kerja lagu ni. Kita bahasa kata, tak apa, tu nak taruh tu kita jual lebih. Dan hal lebih tak kita dah. Bukan gitu. Nah, bahkan kita kena royak kepada tuai yang benar-benar. Kata, dia panggil abang so jual tanah sekarang ni dan saya jual 200 abang. Patut hani duit abang. Patut ikut abang lah. Nah, abang ambil abang semua ataupun abang nak cabut saya ratik ke, serah kepada abang. Tu nak serah. Patut dia tuai je lah. Dia nak wi, nak sewi pun ikut je sebab hak dia. Nah, ataupun kita nak ambil harus cabut dah tak boleh aku tu. Nah, hari ni banyak hak orang kita kata hak kita. Jikalau hak orang kita peling jadi hak kita.
Nah, ni ning dia takwa tak ada, ning dia ilmu agama tak ada. Nah, kita boleh buat belaka daripada benda-benda hak salah. Saudara semua. Sebab tu kena beringat. Maka apa harta orang, makan harta orang ni gak supaya dak makan api neraka dah. Nah, lebih-lebih lagi harta dak makan tu gak ada anak yatim pula ada. Nah, ketika tu gak cerak dah dak makan api neraka belah-belah dah. Nah, sebab tu kena beringat. Lagi daripada kita panggil apa ni? Faedah saudara semua nak rakyat kata makhluk semua ni semua makhluk ni tak kira lah langit, bumi, air laut, air sungai, angin, nah pokok kayu, binatang halus besar, tak kira jenis mana sekalipun, nah semua tu nah tentera Allah, makhluk Tuhan dan tentera Tuhan. Nah, maka ikut Tuhan nak ambil guna ke mana. Kadang-kadang Tuhan denda hamba dia dengan apa? Dengan apa? Dengan kabut ya. Mari payuk apa? Payuk fun, mari bum. Habis. Lemah habis orang. Nah, ambil benda tu buat denda. Sebab tentera Tuhan. Kadang-kadang Tuhan hantar dengan bentuk air. Air bah, air gapo tsunami. Hantar Tuhan hantar dengan apa? Dengan angin ribut. Tuhan hantar dengan gempa bumi. Tuhan hantar dengan panggil macam-macam. Nah, dan oleh hadis ni Tuhan hantar batu. Hantar batu mari pak katuk mulut gua. Tentera Tuhan. Ikut Tuhan nak buat lagu mana pun. Sebab apa? Semua makhluk yang lain daripada jin dan manusia ni dia taat kepada Tuhan 100%. Manusia ya dengan jin dia hak degil sikitnya. Kadang-kadang suruh tak buat, kadang-kadang lari buat. Makhluk lain, malaikat, bumi, langit, pokok kayu, posong binatang semua tu duduk di bawah arahan Tuhan Subhanahu wa taala. Sebab tu beberapa banyak yang makhluk Tuhan ni, Tuhan guna dia gitulah makhluk yang lain. Masa tak ada. Tapi tak apa, saya nak rajak juga. Kita panjang sikit petapa hari ni, tapi benda molek. Dan bersangkut dengan tajuk kita. Insya-Allah kita tak akan panggil apa, tak puas lagi bersama kita lagi insya-Allah. Jadi ada seorang orang kaya, orang sedaga, harta banyak, hidup mewah, dia berjalan di patah. Jalan di setang titong tiau di patah, dan dia ni orang berjuru, orang yang ibadat kepada Allah. Maka dia ni usaha hidup jauh daripada orang supaya dia tak kelih benda-benda tak comel. Tak kelih orang pakai telanjang, tak ada kelih benda-benda yang benda-benda yang maksiat lah. Maka dia hidup jauh daripada orang patah tu. Maka duduk kelih ke air laut, mengingat ingat kepada Allah, kebesaran Tuhan, kelih kepada langit, kelih kepada pokok kayu comelnya, tiup tak apa gitu gini. Maka tengah-tengah hidup lagu tu saudara semua, tiba-tiba dia nampak benda yang pelik benar, yang dia tak biasa nampak. Apa dia nampak? Dia nampak ada seekor kala ceking, skorpion. Ceking itu lompat mengakak naik atas katak. Ngakak atas katak, maka katak rendang ceking atas kala saat ni tu. Bunyi sungai. Ya ada sungai, patu patah, patu air laut. Sungai lagi bunyi pun mari pak. Sapal di patah ni, maka pergi nampak derah-derah ke katak tu. Di belakang dia ada skorpion ceking tu kata. Nampak pergi sapa di pung ya yang daripada tempat semut sikit. Maka benda dia berlaku ni di depan mata orang kaya yang baik tak ni. Pati kelih, gapo nama? Kok mana disaing dua ekor ni? Tak ada orang panggil buat nyanyi muka kok mana ni? Dia pasal pelik benda ya. Orang panggil sebab benda pipa ketik ni. Ada. Maka ceking saat ni ataupun kalau saat ni turun daripada katak, maka masuk ke dalam dia panggil tempat semut-semut sikit yang ada upuk dan apa tu. Bawa lepas tu masa seminit 2 minit tu baik hari naik di belakang katak pun nampak turun sungai benih jemerai naik belah sana. Dia kata apa ni benda ni tak biasa berlaku, tak benda pelik aku tak biasa kelih benda ni. Maka buat dengan dia tu sort heng gapo ada di upuk tu tempat semut tu yang orang panggil ada benda mari buti saat ni orang panggil binatang tu ada gapo dia masuk pergi pak jalan, tiba-tiba ada seorang lelaki tidur sebing. Dia kata la haula wala quwata illa billah, nyanyolah lelaki ni kena ketik dah pasal ni. Jadi katak saat ni ceking saat ni mai ketik dia ni dah pasal ni. Tu
Bo dia nak gerak laki tu, tiba-tiba di tepi dia nampak ular seekor mapuh. Dia berdarah ular tu mapuh. Maka dia nampak ular apa? Subhanallah. Jadi cekeng sani tu naik lek belakang atas belakang kata jemerai sungai mari derah-derah supaya nak mai ketik ular. Wi mapo supaya ular tak ada ketik orang jatuh tidur ni. La haula wala quwata illa billah. Maka lepas tu lelaki yang muda ni ledah. Orang muda orang umur 28 27 gitu. Ledah. Maka orang kaya ni umur tua lah umur 50 dia kata nama apa awak rumah duk mana duk gapo sini dia kata dia keluar mari kerja lepas tu gak letih penat di sini dapat teduh sikit ya mari tidur sini dia kata lepas tu rumah dia duk di kawasan tu dia nak kelik dah dia kata tak apa kelik tak apalah sama assalamualaikum warahmatullahi maka becek dua-dua tu maka orang kaya ni duk kelik fikir seorang di rumah. Orang muda ni apa dia buat baik ni? Siapakah Tuhan tolong dia dengan hantar makhluk yang lain mai ketik makhluk yang bisa ni supaya tak ada ketik dia ni. Apa benda ni? Maka dia pun kena dah TU sebab dia tanya pada hari tu naik kereta yang comel pergi kepada kampung budak muda tu. Nak pergi cari Rusia, nak pergi cari nak tahu apa budak ni buat. Siapakah Tuhan jaga keselamatan dia ni dengan hantar dia panggil apa? Makhluk dia yang lain mari jaga ni. Subhanallah. Nah. Maka pergi sampai di kampung tanya, kena ada tak budak ni nama ni, ada tak rumah ni kedak dia kata, ya orang sini lah. Budak ni tak ada budak dah baiknya budak ni. Budak ni ialah anak yang paling taat kepada ibu bapa. Jadi harta benda yang dia kerja mari dia guna khidmat ibu dia, ayah dia yang ada uzur, kedua-dua habis licin. Dan hari ni budak kerja penat pagi petang kerana ibu dan ayah dia. Tak ada dah. Orang kampung kata, kami tak ada pernah kelih lagi dalam umur kami budak anak yang taat kepada ibu bapa, yang buat baik kepada ibu bapa seperti budak ni. Tak ada. Tak ada pada budak ni. Orang kaya dengan lagu tu, ya subhanallah, sabit pun Tuhan jaga keselamatan dia. Sabit tu pun Tuhan hantar makhluk yang lain dibunuh makhluk yang bisa supaya ia tak dapat menyakiti. Sebab ia terlalu banyak taat kepada ibu bapa dia, buat baik kepada ibu bapa dia, sentiasa khidmat sepanjang masa. Maka Tuhan redha kepada dia sebab ibu bapa dia redha kepada dia. Maka dia ni ahli syurga dah belum mati lagi ya. Saudara semua, orang kaya dengar lagu tu cerita dia pergi jumpa dia. Dia kata, aku nak ajakmu kerja kali dengan aku. Maka aku nak peringkat yang tinggi, tamleng yang tinggi dalam barisanku, mengucapkan situ. Dan aku gaji kamu, panggil apa? Berganda daripada yang lain. Jika kalau orang dapat 1,000, aku 200,000 kepadamu. Tak apa. Sebab apa? Sebab ada mu seorang ni, insya-Allah syarikat aku berjaya. Ada mu seorang ni, syarikat aku maju. Ada mu seorang ni, syarikat aku labur lipat ganda. Sebab apa? Sebab mu taat kepada ibu bapa kamu. Ini orang nak dapat nak cari kerja ni saya lagu ni. Barulah dia panggil keberkatan, barulah dia heret ke panggil rezeki mari. Ni dok terima anak kali hak jahat, hak deraka kepada ibu bapa, hak bahaya curi, hak kaya. Maka kerja kita pun tak agak juga. Ni nak ayat kata. Kalau gitu nak ayat kata, makhluk Tuhan ni tentera Tuhan. Paling kita sambil sikit dia panggil bersangkut paut dengan besarnya kelebihan orang yang taat kepada ibu bapa. Dan akhir sekali saudara semua, daripada faedah yang kita dapat dalam hadis ni, saudara semua, hak ni saya minta besar-besar hati, minta saya tutup diri saya dan tutup diri saudara-saudara semua yang dengan saya pada di jalan ni lebih kurang 140 orang ni. Nah, marilah kita buat amalan baik, lepas tu merusiakan amalan ni wisulik di antara kita dengan Tuhan saja. Ada amalan semacam tu. Lagu-lagu mana pun, pasal-pasal mana pun, kena ada amalan baik, tak kira lah halah ke, tengah ke, besar ke. Tak kira, asal amalan baik yang kita buat, kita menjadikan sulit. Jadi sir, jadi khamlap, kita dengan Tuhan saja. Jangan siapa tahu. Kita kena ada amalan ni dalam hidup kita.
Supaya apa? Supaya berapa yang kita kepek kita guna dia. Berapa kita berhajat kepada pertolongan Tuhan, kita guna dia. Kita bertawasal dengan amalan ning lah. Wi Tuhan tunai hajat kita. Wi Tuhan tolong kita. Wi Tuhan bagi apa bohak kita nak. Sebagaimana 3 orang ni buat. Sulit amalan dia tu, tak siapa tahu tu. Sulit. Nah, maka berapa siapa capai pop guna, pop dapat dah. Saudara semua. Nah, maka amalan hak Tuhan lebih malu sekali apabila kita minta dengan melalui dia, maka Tuhan malu apabila tak tunai hajat kita, ialah apabila amalan tu kuamlap kita dengan dia, tak siapa tahu. Jadi makna siapa-siapa yang buat amalan baik, patu ia susuk, ia sulit di kuamlap, maka amalan ning minta uya berdoa dengan Tuhan ya. Melalui amalan ning Tuhan wi halu dah. Tuhan tak wi, Tuhan tahu pasal tak kena. Nah, sebab apa? Sebab dia ikhlas dah. Rusia dah, kuamlap dah di antara dia dengan Tuhan. Maka dia minta melalui amalan ni, Tuhan wi syirak. Saudara semua. Lepas tu saya, saudara semua, kita banyak hajat. Lah ni ada hajat dah. Esok ada hajat lain pula. Lusa ada hajat lain pula. Minggu depan ada hajat, boleh depan ada hajat. Tak tahu kata gapo nak berlaku masa depan dengan kita. Jadi hajat tu ada setiap masa. Maka kita berhajat kepada benda yang kita dapat tunai hajat-hajat kita tu. Maka yang paling baik sekali amalan baik yang kita buat yang sulit di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ni serah kepada kita masing-masing. Kita sedar hak mana buat hak tu. Kita nak bangun sembahyang malam ke? Nah, Rusia kita dengan Tuhan. Kita nak sedekah ke? Lain mudah dengan bentuk dengan bentuk itu orang panggil on ni. Nah, dengan bentuk orang panggil apa? On dengan net bank ni. Boleh. Ataupun dengan bentuk puasa sunat. Boleh. Dengan bentuk orang panggil apa ni? Apa lagi? Dengan bentuk berzikir, dengan bentuk salawat kepada Nabi, dengan bentuk orang panggil apa saja daripada amalan baik yang kita buat, mesulitkan, mesusukkan, merusiakan kita dengan Tuhan sahaja. Nah, maka amalan ning lah, bukan anak kecil bagi kejayaan dunia dak, bukan anak kecil bagi beruntung berjaya selamat di akhirat kelak insya-Allah. Nah, maka itulah saudara semua dia panggil pemuzakarah kita pada pagi ni dalam mata pelajaran kita hadir dipilihi hadis yang dipilih daripada kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Nah, maka insya-Allah akan jadi sebab yang waktu kita butung dunia dan akhirat insya-Allah. Nah, maka terima kasih banyak-banyak kepada semua saudara-saudari yang bersama kita daripada awal sampai kepada akhir. Nah, maka insya-Allah kita bakal berdoa. Saya berdoa kepada saudara pun jangan lupa berdoa ke saya hati. Nah, kita bakal tolong sesama kita. Mudah-mudahan kita semua butung dapat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.